Sebab apa? Sekarang dah senang. Di tarim sekarang dah senang tuan-tuan. Dulu nak kata mujahadah, punyalah susah. Itu tak cerita lagi. Mati lampu, bini merajuk. Dah mati lampu, bini merajuk pula. Nampak? Dah lah malam tak boleh nak merajuk. Pagi nak masuk kelas, kepala otak dia duk fikir bini yang ke rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak pergi satu program majlis widak atau majlis perpisahan dengan seorang sahabat saya, itu nama dia Husin Fadil. Dia dah duduk sini dah macam 12 tahun dah. Dia kiranya lama dia duduk sini belajar di Tarim ni. Kira dia antara orang yang legend lah, ataupun orang senior lah kat sini, yang lama, yang sekarang ni dia dah khidmat lah dengan Darul Mustafa. Dia dah mengajar dah dekat Darul Mustafa. Dia kalau orang yang sampai boleh mengajar dekat Darul Mustafa tu, kira orang tu kira hebat lah. Dan orang hebat satu pasal, dan dia dah habis belajar dah selama 10 tahun di Darul Mustafa. Dia antara orang yang dicontohi lah, orang Malaysia yang sangat disiplin. Semua hebat lah dia, Masya Allah. Antara pelajar contoh lah di Tarim ni, bagi dan bagi orang apa, seorang Malaysia yang berada di Tarim ni kan, rakyat Malaysia atau pelajar student Malaysia yang menjadi student contoh lah. Jadi sekarang ni saya nak pergi majlis perpisahan dengan dia. Sebelum tu saya rasa ada macam kuliah sikit lah daripada Ustaz Mustafa Kamal tu. Sebab hari ni memang hari setiap minggu sekali Ustaz Mustafa Kamal dia ada buat kuliah di markas Permaya tu, rumah Permaya. Jadi kita akan dengar kuliah daripada beliau sekejap. Lepas tu mungkin dia orang buat majlis untuk Ustaz Husin Fadil ni. Terima kasih kerana menonton channel YouTube ni. Untuk saya buat khas ni untuk insya-Allah untuk sahabat saya Husin Fadil yang akan pulang berdakwah di Malaysia. Jom kita lihat video yang selanjutnya. Okey, rumah Permaya dekat atas ni. Jadi kita akan dengar kuliah daripada Ustaz Mustafa Kamal dekat motor. Mungkin ada ramai dah pelajar-pelajar yang mai datang untuk memeraikan kepulangan beliau ke tanah air Malaysia. Okey, itu kita dengar Ustaz Mustafa Kamal tengah kuliah. Kasut penuh. Maka ketika itu wasap mata. Bila wasap saja mata hati, tak dapat tembus mata hati dia tadi. Maka bila tak dapat tembus mata hati dia tadi, akhirnya duduklah dia dalam kegelapan. Macam mana nak bukanya? Bukanya minggu depan. Allahuakbar. Kita tak panjang pagi ni. InsyaAllah. Semoga Allah Ta'ala beri kebaikan kepada kita. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadat kita. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma alimna ma jahilna, Allahumma rizqna ma nafi'a wa rizqna fahman thayyiban. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah. Jangan balik lagi, kita ada satu lagi majlis. Mana MC ya? Siapa MC? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kerana sudi datang pada majlis ini. Terima kasih kepada Tuan Guru kita Ustaz Mustafa Kamal, insya-Allah yang mendengarkan Tuan Guru kita Ustaz Mustafa Kamal, dan yang depan depan Fadil utama, dan juga Ustaz tenaga pengajar di Darul Mustafa, dan juga YUB kita Ustaz Syed Abbas. Jadi kita minta Ustaz Syed Abbas, Ustaz Husin Fadil silakan ke depan
Butin Fadil. Ni dia kita rakmikan dia untuk dia nak pulang ke Malaysia. Baik, tanpa melengkapkan masa lagi, silakan Ustaz Syed Abbas untuk menyampaikan sedikit ucapan. Silakan. Jujur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah dengan rahmat Allah SWT dan hidayahnya telah diberi kesempatan dan peluang untuk memenuhkan masa kita dengan melakukan benda yang bermanfaat, iaitu menuntut ilmu Allah SWT di pagi Khamis ini. Bersabda Rasulullah SAW, "Burika ummati fi bukuriha." Alhamdulillah, dan semua itu adalah daripada Allah SWT, taufik dan hidayah, dan amalan juga itu daripada Allah SWT, minhu ilaihi, daripada Allah, dan juga kembali amalan itu kepada Allah. Allahumma, hanya saja kita ini sebagai nisbah saja yang melakukan amalan tersebut. Kita dimuliakan, dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sallallahu alaihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang menempuh untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya ke syurga. Alhamdulillah, majlis yang sedikit ringkas. Bila main? Sekarang ni kita ada majlis tawadid. Ustaz kita, Ustaz Hussein bin Fadil, dia lebih kurang berada di Tarim selama 10 tahun lebih, 10 tahun lebih, dan juga berkhidmat sebagai guru di Darul Mustafa, dan juga ada pelajar-pelajar. Alhamdulillah, syukur ada wakil dari orang Malaysia yang sampai ke tahap ini. Moga-moga perbanyakkanlah orang Malaysia kita yang sama seperti beliau, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya pun tak ingin mencakap panjang lagi. InsyaAllah saya akan serahkan mikrofon ini kepada Ustaz Hussein Fadil atas sedikit ucapan yang akan beliau berikan, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa wal intifa' wal ifadatu wal istifadatu wal haz'a ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati sallallahu alaihi wasallam wa du'a lil huda wa dilalati lil khair ibtigha wajhillahi wa mardati wa qurbi subhanahu wa ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Tuan-tuan, puan-puan tak ada. Tuan-tuan, ustaz-ustaz, datuk-datuk yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi Khamis yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala masih bagi kita nikmat yang beruntun-runtun. Daripada pagi kita solat subuh, lepas solat subuh ada majlis di Darul Mustafa, kemudian ada majlis pula Ustaz Musa Bagaman. Lepas majlis Ustaz Musa Bagaman, cuma majlis saya je lah, majlis saya bercakap je, tak ada apa nak cakap. Saya diminta bercakap, cuma tak tahu nak cakap apa. Dan nak cerita lah. Ada satu ulama, satu hari dia datang ke masjid. Kemudian orang-orang suruh dia bercakap di depan. Jadi dia pun naiklah ke mimbar. Dia naik ke mimbar.
Naik ke mimbar, lepas bagi salam, dia terus cakap apa? Okey, semua faham? Dia tak cakap apa pun, dia cakap okey, semua faham? Apa pada hadirin cakap? Pada hadirin cakap tak faham. Jadi dia pun turun daripada mimbar, dia balik. Jadi orang pun tanya. Dia tanya, kenapa kau balik, kau tak cakap apa, tiba-tiba kau cakap semua faham? Macam mana nak faham? Dia kata apa? Bila aku tanya semua faham, dia orang jawab tak faham. Buat apa aku cakap dengan dia? Macam aku cakap dengan lembu je. Lembu kalau kita cakap dengan dia faham ke? Tak faham. Jadi orang-orang dalam masjid pun bersepakat, okey, minggu depan kalau kita suruh dia cakap ke depan, kita akan cakap faham. Okey. Jadi bila minggu depan dia datang ke masjid, orang suruh dia lagi cakap ke depan. Dia pun naik ke mimbar. Lepas bagi salam, dia cakap okey, semua faham? Dia pun jawab faham. Dia pun turun dari mimbar dan dia baliklah. Kemudian hadirin tanya, kenapa kau balik sedangkan kami dah faham? Dia kata, semua dah faham, buat apa aku nak cakap lagi? Jadi hadirin pun aturkan untuk minggu depan. Okey, untuk minggu depan kita buat macam ni. Separuh daripada kita cakap faham, separuh daripada kita cakap tak faham. Sampai ke minggu depan ni, datang satu orang alim ni, kemudian disuruh bercakap ke depan. Dia pun naik ke mimbar, kemudian dia tanya, okey, semua faham? Separuh cakap faham. Ada lagi separuh cakap tak faham. Jadi apa orang alim ni cakap? Okey, yang faham tolong bagi tahu yang tak faham. Okey. Jadi antum ni antara yang faham ke antara yang tak faham? Okey. Jadi sebenarnya ana tak ada apa nak cakap lah. Tak ada apa nak cakap kat sini, cuma mungkin boleh kisahkan ataupun ceritakan sedikit sebanyak pengalaman duduk di sini. Al-Fakir duduk di sini, Al-Fakir datang di sini start tahun 2012. Sebelum tahun 2012, Al-Fakir pernah masuk cawangan Darul Mustafa di Indonesia. Duduk sana tak lama, lebih kurang dalam setahun setengah. Itu pun datang ke sini disebabkan Al-Fakir ada abang. Jadi abang kata nak datang sini, jadi ayah Al-Fakir suruh datang sini juga. Ayah Al-Fakir malas nak buat visa banyak-banyak tempat, malas nak buat urusan banyak-banyak kali. Jadi kalau dah seorang datang sini, suruh dua-dua datang sini. Jadi antara sebab Al-Fakir terjebak dekat sini lah. Masa mula-mula kita tak tahu tarim ni apa kan. Jadi antara sebab terjebak dekat sini tu adalah disebabkan abang Al-Fakir sendirilah, dia nak datang sini. Jadi Al-Fakir pun dihantar ke sini. Jadi start daripada 2012 sampai sekarang 2022, Alhamdulillah Al-Fakir dapat menyelesaikan pengajian di Darul Mustafa tahun lepas, lebih kurang tahun 2019 gitu. 2020, tahun 2020, tahun 2021 Al-Fakir berkhidmat selama setahun di Darul Mustafa. Tak mengajar apa pun, merepek je kat diorang tu. Okey. Jadi nak bagi tahu dekat sini, sebenarnya bukan kata kita duduk 10 tahun dekat sini dah habis belajar. Ilmu tu takkan habis, tuan-tuan. Ilmu tu kalau kita belajar takkan habis. Dikatakan ada dua benda yang kita cari dekat dunia ni, carilah macam mana sekalipun takkan habis. Yang pertama, harta. Yang kedua, ilmu. Ini dua-dua diambil daripada hadis Nabi SAW. Lau anna li bani Adam wadiyan min dhahabin ahabba an yakuna lahu wadiyan walan yamla afahu illa turab wa yatubu Allahu ala man tab. Sekiranya ada pada tangan seseorang anak Adam itu satu lembah daripada emas, maka nescaya dia akan lebih menyukai untuk dapat dua lembah. Dia akan lebih menyukai untuk dapat dua lembah. Dah ada satu lembah. Tahu lembah? Maksud lembah tahu? Lembah ni adalah satu tempat yang rendah di antara dua gunung. Macam kita ni, kita dinamakan lembah lah ni. Tarim ni, kita ni dinamakan lembah Hadramaut. Sebab kita diapit oleh dua gunung, gunung sebelah sana dengan gunung sebelah sana. Jadi dalam hadis Nabi kata, kalaulah sekiranya ada pada seseorang anak Adam itu satu lembah, semuanya dipenuhi dengan emas, maka nescaya dia akan lebih mahukan, dia lebih mencintai untuk mendapatkan dua lembah daripada emas.
walan yamla afahu illa turab. Tidak akan terpenuhi mulut satu-satu anak Adam itu kecuali tanah. Itu kecuali dia dah matilah. Bila dah mati, baru dia tak nak cari harta. Wa itu wallahu a'lam bishawab. Ini hadis untuk yang pertama lah. Saya cakap tadi ada dua perkara yang kita cari dekat dunia takkan habis. Yang pertama apa? Harta. Yang kedua ni adalah ilmu. Ini diambil daripada hadis Nabi SAW. Lan yashba'al mu'minu min khairin yasma'uhu hatta yakuna al-jannata muntahahu. Tidak akan merasa kenyang satu orang mukmin daripada perkara-perkara yang baik yang didengarinya, sehinggalah syurgalah yang menjadi penghujung baginya. Jadi benarlah hadis Nabi SAW, dua perkara ni kalau kita cari, kalau kita cari sampai bila-bila, sampai kita mati pun takkan cukup. Yang pertama apa? Harta. Yang kedua ilmu. Jadi Al-Fakir nak bagi tahu dekat sini, bukan kata kita duduk sini 10 tahun maknanya kita dah tuntut ilmu sampai habis. Tak. Ilmu Allah Subhanahu Wa Taala tu sangat luas tuan-tuan. Sangat luas. Al-Fakir belajar 10 tahun, walaupun masa tahun ke-8, tahun ke-9, tahun ke-10 masih ada lagi benda-benda ataupun maklumat-maklumat yang disampaikan oleh tuan guru, oleh masyayikh, oleh habaib. Benda yang disampaikan tu seolah-olah kita tak pernah dengar. Bayangkan kita duduk bertahun-tahun, masih ada lagi selepas tahun-tahun yang terakhir tu, ketika tahun-tahun terakhir tu, kita duduk tu masih ada lagi maklumat-maklumat yang kita pertama kali dengar. Bukan dah 2 kali dengar ataupun 3 kali dengar, pertama kali dengar. Nak mengatakan ilmu ni, takkan habis tuan-tuan kalau kita cari. Nabi SAW bersabda, man arada dunya fa alaihi bil ilm, wa man arada al akhirata fa alaihi bil ilm, wa man aradahuma fa alaihi bil ilm. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaklah dia mendapatkannya dengan ilmu. Wa man arada al akhirata fa alaihi bil ilm, wa man, barang siapa yang menghendaki ataupun menginginkan akhirat, maka hendaklah dia dapatkan dengan ilmu. Wa man aradahuma, dan barang siapa hendak mendapatkan dunia dan akhirat, maka hendaklah dia mendapatkan dengan ilmu. Nak mengatakan ilmu ni terlalu luas tuan-tuan. Nak dapat dunia pun dengan ilmu, nak dapat akhirat pun dengan ilmu, nak dapatkan dunia ilmu. Jadi kita dalam menuntut ilmu dekat sini tuan-tuan, yang pertama sekali kena betulkan niat lah. Yang pertama sekali kena betulkan niat. Jangan kita jadikan ilmu kita ni sebagai batu loncatan untuk kita mendapatkan dunia. Memang ma'ruf lah biasanya orang yang alim ni, orang yang alim ni, dunia akan mengejar dia. Tapi walaupun kita tahu benda itu, jangan kita jadikan ilmu ni sebagai batu loncatan untuk mendapatkan dunia. Orang kata apa? Penunggang agama. Saya penunggang motor je, ini penunggang agama. Jangan kita jadikan ilmu ni sebagai penunggang agama, ya. Okey. Berkata satu orang ulama, balasan yang paling rendah Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada orang yang menuntut ilmu ini kerana untuk mendapatkan dunia adalah ketika dia beribadat, Allah Subhanahu Wa Taala tarik kelazatan untuk munajat kepada dia. Jadi kita tengoklah diri kita, kalau semakin bertambah ilmu kita, tapi kita tengok semakin berkurang kita punya ibadat, semakin kurang kelazatan untuk kita beribadat, maka jaga-jagalah kemungkinan kita termasuk daripada orang-orang yang Allah SWT telah bagi balasan dekat dunia ni. Ini balasan yang paling rendah tuan-tuan. Kalau balasan yang keras, yang tinggi, Allah SWT sahaja yang tahu. Saya tak tahu. Cuma yang ni saya menakalkan ataupun saya memindahkan kalam ulama. Satu orang ulama bernama Sahal mengatakan balasan yang paling rendah Allah SWT bagi kepada penuntut ilmu yang menuntut ilmu kerana dunia adalah Allah SWT akan menarik kelazatan beribadat kepadanya. Jadi itulah yang pertama, kita kena betulkan niat. Jangan lupa juga dekat
wasiat Imam Syafi'i untuk orang-orang yang menuntut ilmu, bahawa orang menuntut ilmu ni mestilah ada 6 perkara. Lan yanalul ilma illa bisittan: zakain wa hirsin wa ijtihadin wa bulghatin wa irsyadin mustadi wa tuliz zaman. Yang pertama kena cerdik. Kalau tak cerdik, maka susahlah untuk menuntut ilmu. Hari ni kalau kita tengok ibu bapa dekat Malaysia, memanglah ibu bapa tu dia tak menuntut agama, tapi kadang-kadang dia mengharapkan semua anak-anak dia menuntut agama. Kita nak bagi tahu cerdik ni bukan perkara yang boleh dibuat. Cerdik ni Allah Subhanahu Wa Taala yang bagi dekat satu-satu orang hamba. Tak mustahil Allah bagi cerdik dekat semua anak kita. Tapi kalau dah daripada kecil tak ditarbiah dengan elok, kemudian dah besar, budak tu dah karat, masukkan dalam tahfiz, masukkan dalam madrasah. Jadi apa? Jadi sampah dalam tahfiz, jadi sampah dekat dalam madrasah. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab saya dulu pernah masuk tahfiz 3 tahun, tuan-tuan. Saya dah jumpa dah pelajar-pelajar yang daripada kecil dah memang hancur, yang mak bapak tak boleh nak kawal, kemudian dimasukkan ke dalam madrasah, dimasukkan ke dalam tahfiz. Apa yang jadi? Pelajar ni bukan dia terkesan dengan pelajar lain, tak, dia yang memberi kesan kepada pelajar lain. Dia yang beri kesan kepada pelajar lain. Saya bagi tahu sendiri, saya punya batch masa saya masuk di tahfiz lebih kurang dalam berbelas orang lah. Lebih kurang dalam berbelas orang. Sampai sekarang yang menuntut ilmu hanya tinggal saya seorang. Yang pelajar-pelajar lain selepas keluar daripada tahfiz, apa dia orang buat? Kerja dekat 7-Eleven, ada yang jadi Arfin, ada yang kerja kilang, ada yang kerja dekat pump station, petrol pump, ada yang Masya Allah, naik perempuan pun ada. Ini semua didapat daripada mana? Didapat daripada madrasah. Roti canai. Roti canai. Jadi Kari. bukan kata semua anak-anak kita boleh hantar ke Kari madrasah. kambing. Kari kambing dengan kari ayam. Dari kecil dari elok, insya-Allah. Chef. madrasah. Chef dah ni. Chef. Kalau dari kecil ada tarbiyah tak elok. Bila Siapa besar, masak hantar? Syekh Ahmad. Syekh Ahmad. Oh, Untuk menjadi orang yang berkhidmat. kita harapkan tu agak Nanti susah. jadi jiran. Tak Jiran mustahil tau. bagi Allah. Jadi jiran tau. Benda tu tak mustahil, tapi untuk menjadi orang yang kita harapkan tu agak susah. Jadi yang pertama, untuk menjadi pelajar agama ni mesti ada kecerdikan. Mesti ada kecerdikan. Kalau tak cerdik, macam mana nak dapat ilmu? Saya ada satu orang kawan, kalau antum kenal Yunus. Yunus orang Indonesia, dia kahwin dengan orang Arab. Ni apa? Yunus orang Indonesia, dia kahwin dengan orang Arab. Sekarang dia Nasi pegang ya? syukur yang dekat dalam rumah. Nasi. Tahu dalam rumah tu? Dia yang pegang syukur. Yunus ni dia satu batch dengan saya dekat sini. Masa tahun pertama saya dekat sini, tahun pertama kami disuruh menghafal Al-Quran dan menghafal Riyadhus Salihin. Yunus ni nak kata dia punya tak cerdik, bukan kata dia bodoh, tapi dia kurang cerdik. Nak kata dia punya kurang cerdik, setiap hari dia merojaah sampai nangis-nangis tu kan. Sampai nangis-nangis. Sebab apa? Sebab tak dapat. Jadi style sini, bila kita merojaah Quran dengan hadis, kita dibentuk halaqah-halaqah. Satu halaqah biasanya 4 orang atau 5 orang. Jadi saya pernah dapat halaqah dengan dia. Masa nak murojaah balik hafalan tu, nangis dia, tuan-tuan. Sebab apa? Allah SWT tak bagi kat dia kecerdikan. Jadi dia tak boleh nak belajar. Sampai akhir tahun, tengok result teruk, syu'un buang dia, disuruh balik. Disuruh balik ke Indonesia. Apa dia buat? Dia pergi jumpa Syed Salim. Syed Salim anak Habib Umar. Dia jumpa Syed Salim anak Habib Umar. Dia kata kat Syed Salim, aku redha dengan diri aku yang tak cerdik ni, tapi sekurang-kurangnya jangan suruh aku balik ke Indonesia. Kau suruhlah apa yang kau nak suruh. Aku sanggup buat apa yang kau suruh. Sampai dah sekali sekarang dia jadi khadim kepada Syed Salim. Maksudnya dekat sini bukan kata kalau kita tak cerdik, kita tak boleh untuk menuntut ilmu. Boleh untuk tuntut ilmu, tapi untuk dapat macam orang yang cerdik tu agak susah. Tapi sekurang-kurangnya kita boleh menjadi khadam kepada orang yang menuntut ilmu. Ini dah cerdik pun malas pula tu, kan? Dah cerdik, malas pula tu. Kalau dah tahu tak cerdik, carilah jalan lain. Cari jalan lain. Jadi apa? Jadi khadam. Jadi orang yang berkhidmat untuk menuntut ilmu. Kalau dekat Malaysia, dia ada sekolah apa? Sekolah kemahiran. Untuk orang-orang yang tak cerdik dekat akademik ni, dia masuk mana? Dia masuk dekat
dekat kemahiran. Biasanya orang yang tak cerdik ni, orang yang tak cerdik belajar ni, dia ada kemahiran. Dia pandai bertukang, dia pandai buat itu, dia pandai buat ini, dia pandai baiki itu, dia pandai baiki ini. Jadi khususnya lah kepada tuan-tuan yang mempunyai anak. Jadi tengok juga anak kita. Kalau kita tengok anak kita tak mampu untuk belajar, jangan paksa dia untuk belajar, kerana di antara syarat untuk belajar mestilah cerdik. Okey. Yang kedua, mesti ada hirsin, ada kemahuan yang tinggi untuk menuntut agama. Tak semestinya datang sini ada kemahuan untuk menuntut agama. Berapa banyak orang-orang yang mak bapak dia hantar ke sini tak belajar, tuan-tuan? Berapa banyak orang yang dihantar ke sini tak belajar? Saya tak nak cerita banyak. Saya nak cerita abang saya sendiri. Saya ada abang pernah belajar dekat sini 5 tahun. Cerdik dia, Masya Allah, lagi cerdik daripada saya. Tapi dia tak ada hiris, tak ada kemahuan nak belajar agama. Memang dia bagi tahu saya siap-siap. Aku datang sini sebenarnya bukan nak belajar agama, tapi sebab ayah dah suruh. Cerdik, Masya Allah, tuan-tuan. Memang cerdik, saya tak tipu. Tapi kalau dah tak nak, hantarlah macam mana sekalipun, memang takkan jadi, tuan-tuan. Jadi macam mana kita nak didik ataupun kita nak dapatkan kemahuan untuk tuntut agama ni daripada kecil lah. Kalau dah besar, orang tu dah bergaul dengan orang-orang yang tak sepatutnya, dah berkarat dia punya hati, dah berkarat dia punya otak, kemudian kita nak hantar ke tempat-tempat yang macam ni agak susah lah. Kecuali orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Syaratnya yang 3, zakai wa hirsin wa ijtihad, mesti ada mujahadah, tuan-tuan. Mesti ada mujahadah. Kalau datang tak nak mujahadah, susah nak bertemu. Takkan bertemu dalam satu orang tu, dia nak mendapatkan ilmu tanpa mujahadah, agak susah, tuan-tuan. Macam sekarang ni, alhamdulillah dah ada matur, dah ada bateri. Saya masa mula-mula datang sini, matur mahal. Kalau beli matur pun tak ada petrol. Nak beli yang diesel pun tak ada. Nak beli bateri mahal. Saya duduk sini lebih kurang 4 tahun, 5 tahun tanpa matur dan tanpa bateri. Masih setia kepada yang satu, duduk ni, masuk tak pindah-pindah sampai nak balik. Nampak? Jadi dekat sana matur pun ada, apa tu matur, generator, tak ada generator dan tak ada bateri. Masya Allah, kalau malam tu nak murajaah, jangan tanya. Kalau tiba-tiba mati elektrik, yang pertama kita guna lampu yang LED tu. Dulu ada, sekarang dah tak ada dah. Nak kata dah ada bateri, dulu ada lampu LED tu, sekarang dah tak jual dah. Pakai lampu utama. Biasanya dia akan tahan sampai berapa jam? Biasanya kalau baru beli dia akan tahan 3 jam. Kalau dah lama beli, sejam. Habis lampu utama, pakai lampu kedua. Habis lampu kedua mati, pakai lampu handset. Habis lampu handset, tidurlah, buat apa ni? Gelap. Dulu sampai beli lilin. Sekarang cuba tuan-tuan cari. Bukan main susah nak cari lilin sekarang. Sebab apa? Sekarang dah senang. Di Tarim sekarang dah senang, tuan-tuan. Dulu nak kata mujahadah, punyalah susah. Itu tak cerita lagi. Mati lampu, bini merajuk. Dah mati lampu, bini merajuk pula. Nampak? Dah lah malam kali nak merajuk. Pagi nak masuk kelas, kepala otak dia duk fikir, bini yang kat rumah. Bila bini aku ni nak baik? Nampak? Saya masa mula-mula, nak cerita sikit lah mula-mula pengalaman datang sini. Saya diberi ujian, isteri sentiasa kena histeria. Boleh kata dalam seminggu tu mungkin dalam 4 kali, 5 kali, kadang-kadang dalam sehari 2 kali kena histeria. Apa yang jadi bila kena histeria? Bila kena histeria, kita ni nak murojaah ni susah. Kadang-kadang kita balik kelas dalam pukul 10. Dulu belajar dekat Darul Idrus, agak jauh. Jadi balik ke rumah ni baru nak tidur, untuk tidur kailulah, tiba-tiba isteri kena histeria. Bila isteri kena histeria, saya jenis bukan orang yang pandai untuk ubat-ubat jenis-jenis. Apa saya buat? Saya pernah minta amalan daripada satu habib dekat sini, dia bagilah amalan untuk kita baca. Yang bestnya amalan tu kalau kita baca ni tanpa wudu, dia tak mujarab. Kena buat apa? Kena masuk tangan sambil wudu dulu, kemudian baca dalam keadaan hati yang khusyuk, baru cerita keluar.
Tapi kalau siang tak boleh tuan-tuan. Malam-malam pukul 1. Tengah tidur tiba-tiba malam pukul 1 dia jadi. Tengah tidur tiba-tiba malam pukul 1 dia jadi. Boleh kata setiap minggu tu biasanya 4-5 kali lah. Masa tu memang saya rasa hari yang paling sempit lah dalam hidup saya. Dekat kelas kita dah penat perah otak. Dekat rumah kita berdepan dengan ujian yang macam ni. Tapi itu yang dikatakan mujahadah, tuan-tuan. Itu yang dikatakan mujahadah. Cuma solusinya apa saya buat? Bila saya tahun kedua dekat sini, akhir tahun Habib Umar datang ke Darul Idrus, tempat yang saya belajar. Saya minta izin pada Syu'un nak jumpa Habib Umar secara berdepan. Dan jumpa ke sana lah. Saya datang bawa air. Kemudian Habib bagi tahulah apa masalah saya. Saya cakap isteri saya sedia ganggu saya belajar. Soalan yang pertama yang Habib tanya apa? Kau tak baca azkar ke? Takkan nak tipu kan? Dia saya cakap, ya betul Habib, saya memang tak baca azkar. Baca pun kadang-kadang baca, kadang-kadang tak baca. Tapi gitulah. Kemudian Habib bagi amalan dan Habib baca dekat air. Alhamdulillah, lepas saya bawa air tu dan saya amalkan amalan tu, sampai sekarang isteri saya dah tak histeria. Dia dah histeria selama lebih 10 tahun sebelum saya kahwin ni. Tapi saya tak tahu, kalau dah saya tahu tak kahwin dah nanti. Tapi sebab tak tahu kan. Maknanya yang sebelum kita kahwin tu dia dah 10 tahun dah lebih kurang dia histeria. Alhamdulillah, lepas jumpa Habib Umar sampai sekarang sembuh lah. Maksudnya sembuh tu sembuh total lah. Kalau tak dulu seminggu tu lebih kurang 4 kali ataupun 5 kali. Nak bagi tahu gitulah. Dia mujahadah dekat sini. Wajtihadin wa bulughatin, mesti ada safar. Maksudnya kita yang mencari guru, bukan guru yang mencari kita. Kalau zaman sekarang, ustaz bersama kamu yang datang sini, minta maaf ustaz. Sepatutnya kita pergi rumah ustaz. Zaman sekarang sepatutnya zaman dulu kita yang pergi rumah tok guru. Zaman sekarang apa? Guru pergi rumah kita. Sepatutnya kalau nak mencari ilmu apa? Kita yang kena safar, bukan tok guru yang kena safar. Apa kata? Wa irsyadi ustazi, mesti ada bimbingan daripada ustaz. Mesti ada bimbingan daripada ustaz. Maksudnya kalau kita nak mencari ilmu mesti ada guru. Tak boleh kalau cari ilmu baca buku sendiri. Kalau tak, jadi macam siapa? Jadi macam Muhammad bin Abdul Wahab. Kenal Muhammad bin Abdul Wahab siapa? Inilah pelopor mazhab yang lagi satu tu. Saya tak nak sebut siapa. Mazhab yang lagi satu tu, siapa dia punya pelopor dia? Muhammad bin Abdul Wahab. Siapa Muhammad bin Abdul Wahab? Muhammad bin Abdul Wahab ni asalnya seorang tukang jam. Dia asalnya seorang tukang jam, dia baiki jam. Kemudian satu hari dia masuk ke perpustakaan. Bila dia masuk ke perpustakaan, masa nak habis. Tadi dia suruh bagi panjang, kita bagi panjang, dia suruh pendek pula. Okey. Bila dia masuk ke perpustakaan, dia baca satu buku, dia rasa takjub. Apa dia buat? Dia berhenti daripada jadi tukang jam, dia baca semua buku dalam perpustakaan. Tapi salah dia apa, tuan-tuan? Memang dia rajin, tapi salah dia tak ada guru. Bila tak ada guru, benda yang dia faham salah, maksudnya tak benda tu tak sama dengan yang dikehendaki oleh musannif, yang dikehendaki oleh penulis guru. Penulis kitab. Jadi kita nak belajar ni mesti ada guru, dan kita alhamdulillah kita datang ke sini memang kita dah ada guru besar kita, Habib Umar. Jadi peganglah guru kita ini. Peganglah guru kita. Tak payah cari yang lain. Mungkin banyak guru dekat muka bumi ni, tapi kalau dah ada kat depan kita, buat apa kita nak cari? Buat apa kita nak cari benda lain? Dan yang keenam, waktu lizaman. Nak belajar, nak cari ilmu, mesti panjang waktunya. Tak cukup setahun, tak cukup 2 tahun, hatta sebenarnya 10 tahun tak cukup, tuan-tuan. Saya dapat khabar bahawa baba-baba yang dekat Malaysia yang buka pondok-pondok tu, paling kurang dia orang belajar untuk buka pondok ni paling kurang sepatutnya 20 tahun ke atas. Kalau setakat 10 tahun ni hanya jadi kepala mutalaah sahaja di pondok. Belum cukup syarat untuk buka pondok di Thailand. Kalau kita dengar 10 tahun ni dah lama, tak lama. Baba-baba tu berbelas-belas tahun, berpuluh-puluh tahun dia orang belajar, kemudian baru dia orang balik, dia orang buka pondok. Jadi nak kata belajar ni perlu cukup waktu. Bukan kata Allah Subhanahu Wa Taala tak mampu untuk bagi ilmu tu dalam satu saat. Tak, Allah Subhanahu Wa Taala mampu untuk bagi ilmu dalam satu saat. Tetapi secara adatnya untuk mendapatkan ilmu yang mahir, yang pakar, mesti melalui waktu yang lama, tuan-tuan.
mesti melalui waktu yang lama. Dan lagi satu, nak bagi tahu, kita kalau nak tengok nak tengok orang, jangan tengok ketika orang tu dah berjaya. Nak tengok orang, tengok ketika orang tu mula-mula dia nak lalui jalan. Macam contoh Habib Umar. Habib Umar kita tengok sekarang ada apa? Ada kereta, ada itu, ada ini. Rumah bermain besar, bukan sebiji, berbiji-biji rumah. Darul Mustafa besar. Habib Umar dulu masa zaman belajar dia sangat dhaif, tuan-tuan. Sangat dhaif. Mula-mula buka Darul Mustafa, belajar tak ada selimut. Habib Umar balik rumah ambil selimut, anak bini dia bagi dekat, belajar. Maksudnya kalau kita nak tengok orang, jangan tengok ketika dia dah berjaya. Tengok ketika dia mula-mula belajar. Saya masa mula-mula belajar, datang-datang datang terus nak kahwin. Datang-datang terus nak kahwin. Bila saya kahwin, ada satu orang Malaysia, pelajar kita datang setiap hari, bukan kata setiap hari lah, tapi maksudnya banyak kali lah. Setiap kali dia jumpa saya, dia kata apa? Hussein, kau sedap lah, dah kahwin, senang lah nak belajar, dia kata. Jadi tak payah nak fikir-fikir perempuan lah. Dia kata bukan macam tu. Sebenarnya atas diri kita sendiri. Kalau kita nak, insyaAllah kita dapat. Bukan kata dengan kita kahwin kita boleh belajar. Tak, ada orang tak kahwin boleh belajar. Berapa banyak ulama-ulama yang dulu meninggal dalam keadaan belum kahwin. Jadi jangan kahwin dulu yang belum kahwin. Tak best pun kahwin ni, tak best. Nampak? Tak best. Sampaikan pelajar yang jumpa saya ni, dia kata apa? Tak apa, nanti aku nak kahwin. Aku dah tengok aku boleh jadi penjaga, dia kata. Dan memang betul tuan. Memang betul tuan-tuan, dia balik ke Malaysia dan dia kahwin. Dia kahwin, lepas 2 bulan dia datang sini. Yang bestnya lepas 2 bulan dia datang sini, saya dah nampak dah dia masuk kelas. Ya. Kemudian lepas sebulan, saya jumpa dia tepi jalan. Saya tanya, Fulan, mana tak nampak pun, kata dah kahwin. Dia kata, betul lah kau cakap, lepas kahwin susah lah. Nak cari duit pula lepas kahwin. Kadang-kadang bini pula sakit kat rumah. Kadang-kadang bini pula merajuk kat rumah. Tak dia nak belajar. Apa dia buat? Lepas sebulan dia datang sini, saya jumpa dia. Kemudian dia ceritakan kisah tu. Lepas 2 bulan dia balik Malaysia, tak datang-datang dah. Lepas 2 bulan dia balik Malaysia dan tak datang-datang dah. Kenapa? Kerana dia tak mampu untuk belajar dalam keadaan dia berkahwin. Ulama berkata apa? Zubihal ilmu baina fakhidayil mar'ah. Disembelihnya ilmu itu di antara 2 paha perempuan. Maksudnya ilmu itu disembelih ketika kita dah berkahwin. Cuma nak bagi tahu. Maksud daripada perkataan ni, yang biasanya yang terlintas di dalam fikiran kita adalah biasanya orang dah berkahwin takkan boleh belajar. Sebab apa? Bila dah berkahwin akan ada isteri perlu dinafkahi. Kena cari duit, kena cari nafkah. Tiba-tiba isteri merajuk, tak boleh nak belajar. Cubalah orang-orang yang berkahwin, isteri merajuk kat rumah, datang Darul Mustafa belajar. Takkan boleh belajar tuan-tuan. Badan kita dekat sini, kita punya fikiran dekat rumah. Sebab apa? Inilah yang dikatakan oleh ulama, tubihal ilmu baina fakhidayil mar'ah. Tapi saya pernah mendapat satu lagi takwil daripada kata-kata ni oleh Habib Mujtaba. Habib Mujtaba bin Syihab dulu pernah belajar, dia pernah belajar dan mengajar di sini. Beliau berkata, sebenarnya kata-kata ulama ni ada 2 tafsiran. Tafsiran yang pertama yang macam tadilah, maksudnya orang kalau dah kahwin takkan boleh belajar. Tapi tafsiran yang kedua dikatakan apa? Tubihal ilmu baina fakhidil mar'ah. Disembelihnya ilmu itu di antara 2 paha perempuan, maksudnya adalah ilmu tu lepas disembelih dah siap untuk dimasak. Bila siap untuk dimasak, siap untuk dimakan. Maknanya lepas kahwin lagi senang untuk belajar. Dan alhamdulillah sampai sekarang saya dapat buktikan bahawa dengan kita berkahwin boleh belajar. Saya datang sini tahun 2012, saya kahwin tahun 2013. Alhamdulillah saya dapat ikut tertib Darul Mustafa. Tertib Darul Mustafa biasanya 11 tahun. Saya dapat skip 2 tahun. Jadi saya dapat ikut tertib Darul Mustafa 9 tahun. Daripada awal sampai habis. Cuma habis tertib je lah, habis belajar tak pun. Habis tertib. Alhamdulillah habis tertib. Dan kita dapat habis dalam keadaan cemerlang lah. Alhamdulillah baru ni saya ambil CJ di Darul Mustafa, saya dapat 91% jumlah keseluruhan lah. Nak bagi tahu sebenarnya boleh belajar dengan
dengan kita berkahwin. Cuma dia punya kaya ukur dia diri kita sendiri. Kalau kita nak, insya-Allah kita boleh. Kalau kita tak nak, insya-Allah kita tak boleh. Ada satu orang dekat sini yang saya nampak walaupun lepas berkahwin dah tua dah pun, tapi masih boleh belajar. Ni lah tuan guru kita, Ustaz Kamarul. Masya-Allah Ustaz Kamarul. Ustaz Kamarul ni bukan kata belajar masa muda, dah tua dah. Tak, maksudnya dia dah habis belajar sekolah menengah, dah habis masuk kolej, dah bekerja. Lepas bekerja baru dia belajar agama, tuan-tuan. Lepas bekerja baru belajar agama, dia kahwin, kemudian datang sini. Alhamdulillah sekarang dah beranak pinak, masih meneruskan perjuangan. Maksudnya bukan kata kahwin ini ada satu penghalang bagi kita. Sebenarnya kahwin inilah sebagai satu nikmat bagi kita, satu pendorong bagi kita untuk kita belajar. Wallahu alam. Mungkin itu yang saya rasakan, tak tahulah wallahu alam orang lain rasakan. Setiap orang berbeza-beza dia punya pengalaman. Dan pengalaman saya, alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala masih tetapkan saya di dalam jalan ini. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala masih menetapkan saya di dalam jalan ini sehingga saya mati. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah, wa la hamman illa farajtah, wa la daynan illa qadaitah, wa la maridan illa syafaitah, ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Akhirul kalam, saya minta maaf selama saya duduk di sini kalau ada terkasar bahasa, kalau ada hutang, kalau ada yang saya hutang orang tu, jangan lupa mesej saya, minta Ustaz hutang saya 1,000 riyal. InsyaAllah saya akan belajar. Tapi yang afdalnya apa? Yang afdalnya halalkan. Dan kalau ada orang yang hutang saya, jangan lupa cepat-cepat datang saya, bayar dekat saya. Okey. Jadi hutang tu sebenarnya tak penting sangat. Yang penting tu ialah selama kita duduk sini 10 tahun, biasalah bila lama kita bersahabat, bila lama kita berkawan, mesti ada salah dan silap. Mesti ada salah dan silap. Mungkin ada terguris hati, kan? Kalau ada terguris hati, mungkin ada saya marah ke, saya maki ke, ataupun mungkin ada saya mumpat ke di belakang. Mohon maaf, saya hulurkan 10 jari. Mohon maaf dekat sini. Kalau perlu dibayar, insyaAllah saya bayar. Tapi jangan minta banyak-banyak. 1,000 riyal InsyaAllah boleh dibayar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ucapkan kepada Ustaz Husin. Kita doakan semoga beliau selamat dalam semua urusan sama sampai Malaysia dan dimudahkan urusan sampai beliau, insya-Allah. Dan bagi kita yang mana diberi peluang untuk duduk di Tarim, yang mana ambillah peluang ni kerana setiap orang tidak sama peluang yang diberi. Ada yang diberi selama 2 tahun, ada yang 10 tahun. Jadi sebagaimana kata Rasulullah SAW, ni'matan mawbunun fihi ma kathirun minan nas as-sihhatu wal faqr. Itu 2 nikmat yang mana diberikan kepada yang dilupakan, banyak dilupakan oleh banyak manusia, iaitu sihat dan masa lapang. Jadi masa kita sihat, kita tak pergi mengaji, sakit pun nak pergi mengaji. Adapun masa kita nak pergi mengaji, guru pula meninggal. Masa di semalam kita dikhabarkan satu berita, satu duka cita yang mana guru kita mufakkir pemikir Islam telah kembali ke rahmatullah. Jadi yang mana masih ada ni, guru kita yang masih ada, kita ambil semua, ambil manfaat kepada mereka. Jangan lupakan peluang dan utamakanlah masa-masa kita yang diberikan kepada kita selama mana kita berada di Tarim ni. Okey. Baik, untuk seterusnya kita mau persilakan Ustaz Mustafa Kamal untuk memberi sedikit sagu hati ataupun cenderamata kepada Ustaz Husin Farazi. Silakan. InsyaAllah, alhamdulillah selesai majlis kita pada pagi ini. Kita teruskan kepada acara seterusnya, iaitu jamuan makanan. Silakan Ustaz Syazwan untuk basuh tangan.
Okey, 55. 55 4 Pak. Okey, 4 saya tak langkah. Kasih. Okey, afwan. Majlis ni sebenarnya majlis perpisahan tawaduk juga majlis akikah. Awak semua anak sahabat kita iaitu Ustaz Zakaria yang belajar di Ribat Tarim. Okey, pada pagi ni insya-Allah. Ustaz Zakaria ada? Sebulan dah Ahmad. Oh, tak perasan. Oh, duduk jam Iman. Oh, duduk hari di tanah. Sebab Tak mesti. Mes tadi. Jom. Dia dah rekod ni. Dia dah rekod Rekod hantar lah. Amal Ikhlas Oh, YouTube ya. ni. Dia dah rekod hantar semua ni. Minta izin lah, minta izin. Paket. Bang, akhir dah. Jom sini nak kata. Boleh dia boleh. Cik Min, main pula. Ya. Assalamualaikum. Oh, betul buat demo power ni boleh pakai gula, saya tak boleh pakai gula. Terus lah. Serius lah. Ni dia Ustaz Muzammil. Ustaz Muzammil. Mudaris Darul Mustafa. Mudaris kita. Ustaz Muzammil nak cakap apa? Jadi ulama besar nanti balik insya-Allah. Hari ni kami makan di Pontianak dan kari kambing.